Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni sepatutnya hari ialah live ni kan untuk segmen jom tengok Taman Bakti UNS, tapi masalah ialah kita ada masalah lain dekat di sini. Kan ada masalah lain, so kita tak boleh buat. Okey. Jadi dekat Taman Bakti UNS ni kan kita ada pemaju ada buat launching untuk launching rumah contoh. Ya, launching rumah contoh untuk unit Sakura. Yang mana unit Sakura rumah contoh dia? Sebelah sana. Itu ialah rumah contoh untuk unit Sakura. Okey, untuk pengetahuan anda semua, okey. Sakura ni Taman Bakti UNS ni dia ada di Labu Hilir Nilai. Okey. Ya, Labu Hilir Nilai. Okey. Jadi jom sekarang ni saya nak bawa ke anda semua pergi masuk rumah contoh, kita tengok master plan Taman Bakti UNS. Okey, jom. Yang anda tengok sekarang ni ialah sel galeri Taman Bakti UNS. Okey. Jadi dekat sini anda boleh cari saya, Farid Property. And then yang tengah pegang kamera lagi lah kan, Den Hartanah apa lagi. Okey, jom. Selamat pagi siang. Okey. Okey okey, jadi master plan untuk Taman Bakti UNS yang inilah dia. Jadi Taman Bakti UNS ini dikirakan sebagai bandar baru dekat area Labu Hilir. Jadi Taman Bakti UNS ni dia ada 5 type. 5 jenis type. Satu ialah type untuk sederi, iaitu untuk rumah rakyat lah. Okey. Jadi ini adalah type untuk rumah rakyat. Okey. Okey, jadi rumah rakyat ada 2 fasa. Fasa pertama dan fasa kedua. Okey jadi sebelah pada rumah rakyat kita ada single story selasih. Yang ni single story untuk selasih lah. Dan cerita. Okey, jadi dekat single story selasih ni kalau ikutkan dia semua dah habis. Tinggal corner lot bumi saja yang ada. Kira-kira dalam satu unit macam tu lah kan. Jadi ini Pudina ni ada lebih kurang dalam 75 unit. Okey. Jadi semua fully sold. Jadi projek ni memang hebat memang orang suka. Sebab apa kan, kalau nak tengok harga yang sebenar rumah mampu bilik dekat Taman Bakti UNS lah kan. Sebab harga pun kalau macam untuk unit Rozal pun selepas tolak diskaun apa semua baru 387. Memang mantap lah kan. Jadi anda boleh pergi survey dekat projek area Pajam, dekat projek area Sendayan, dekat projek area Nilai semualah kan. Ada tak dapat harga macam ni agak-agak. Okey, jadi untuk unit Sakura okey, hari ni untuk unit Sakura. Jadi unit Sakura ni dia satu yang kelebihan ni kita akan bagi private private gutted. Kan cakap private gutted. Okey. Jadi dia berbanding dengan Pudina dengan Rozal. Jadi Pudina dengan Rozal ni dia sharing kira ni dia sharing community, tapi Sakura dia private communities. Dekat sebelah ni nampak semua gate dia kira dia private macam itu. Dan jadi kalau daripada segi facilities dekat area sini, okey, berdepan dengan unit Sakura ni kita ada sekolah. Okey, yang ni ialah sekolah dia lah. Jadi sekolah ni kemungkinan akan buat selepas penduduk Taman Bakti UNS ni dah duduk. Kemungkinan macam tu. Jadi facilities lagi kita ada untuk surau. Okey, yang ni ialah surau. Okey. Jadi surau pada sini ada tadika dan ada perpustakaan. Jadi siapa-siapa anak-anak yang nak hantar anak ke tadika ni tak payah jauh-jauh. Kan tak payah nak pergi ke taman sebelah, kampung sebelah lah. Kan tak payah. Kan. Jadi disebabkan hari ni kita masih lagi hidup dalam suasana COVID-19, so saya pun pakai mask juga. Kan tak pakai mask kalau sebar video ni confirm kena saman. Okey. Jadi dekat kawasan sini ada untuk kedai.
Jadi lot kedai ni mungkinlah akan ada macam speed mart ke, akan ada macam apa ni, kedai-kedai runcit ke kan. Jadi tak payahlah nak pergi ke jauh-jauh nak beli barang basic kan, barang-barang rumah kan. Contohnya macam ikan ke, beras ke, tak payah nak pergi jauh, dekat depan ni dah ada dah. Okey, jadi untuk solat Jumaat. Okey, untuk yang beragama Islam nak solat Jumaat. Nak solat Jumaat dekat sini kita dah ada masjid. Masjid yang sedia ada. Masjid yang dah sedia ada. Jadi untuk jalan masuk pula, kalau anda pergi ke sana, okey, Taman Bakti, ke jalan masuk ke depan sana, nanti saya akan tunjukkan. Okey. Memang agak sempit sikit untuk bahagian yang sekarang, tapi dalam masa akan datang dia akan developkan 2 pergi Seremban, 2 pergi Nilai. So dekat tengah-tengah ni ada dalam. Dah. Okey guys. Jadi kita dah tengok jalan, kita dah tengok sale gallery. Jadi sekarang okey, kita tengok rumah contoh. Jadi ini adalah rumah contoh untuk sakura. Jadi untuk sakura ni, kalau anda boleh tengok, okey, dia memang luas. Boleh masuk 2 biji kereta, tapi kena buka pagar besar macam ni lah. Okey, jadi untuk carport kita buka 20x20 fully tile. Fully tile, 20x20 fully tile. Okey, jadi ketinggian untuk carport ni, yang ini lebih kurang dalam 10 kaki lah. 10 kaki setengah kita boleh anggarkan. And then untuk di bahagian carport ni kita akan pakai LED point. Lailah lampu LED lah boleh pasang kat sini. Okey. Jadi kalau yang macam corner lot, okey. Kalau yang macam corner lot, jadi corner lot yang kat tepi ni berkeluasan lebih kurang dalam 20 kaki. Jadi corner lot dia akan ada attach ke dengan patio. Di patio sebelah sini. Okey. Ni patio. Okey, jadi kat bahagian belakang, okey. Kat bahagian belakang kita ada lebih kurang dalam 5 kaki. 5 kaki lagi. Okey, jom kita masuk rumah contoh. Okey, jom masuk rumah contoh. Okey. Jadi ini ialah rumah contoh untuk sakura. Jadi rumah contoh untuk sakura ni, okey, berkeluasan dalam 20 kali 40. Kalau dari 20 kali 40. Jadi rumah boleh panjang sampai 47 macam yang saya cakap tadi lah. Jadi ketinggian rumah dalam 11 kaki setengah. Ketinggian rumah. Okey. Jadi ini ialah ruang tamu dia. Okey, ini ialah bahagian ruang tamu. Jadi bahagian ruang tamu ni anda boleh tengok Okey, walaupun kita boleh masuk sofa macam ni. Okey, masuk sofa macam ni. Attach dengan satu meja. Okey, attach lagi TV gantung macam ni supaya safety, budak-budak tak boleh panjat. Okey. Cuba tengok bahagian tempat jalan ni. Besar lagi kan? Besar lagi kan? Satu depa. Jadi kalau nak daripada segi space, kalau macam anak lebih kurang dalam 4 ke 3 ke, memang selesa lah untuk kat rumah ni. Jadi untuk yang sakura, okey, kita tengok. Dia ada satu store dekat bawah tangga. Okey. Dia ada satu store dekat bawah tangga. Okey. Jadi store ni dia memang besar lah. Saya tak boleh review store sebab ada bakar dalam tu. Okey. Jadi jom. Okey, ini bahagian dapur. Kalau anda boleh tengok, okey. Kalau anda boleh tengok, bahagian dapur dengan bahagian ruang tamu, dia ada 2 tile berbeza. Satu tile kasar, satu lagi tile licin. Supaya tile kasar ni kalau macam ada anak-anak lari ke kan, biasanya budak-budak lah kan, biasanya budak-budak kalau lari confirm tergelincir. Tapi kalau yang ni larilah banyak mana pun confirm tak tergelincir. Okey. Jadi ini adalah dapur kan. Kalau untuk dapur bahagian sakura ni, okay, kita boleh tengok memang selesa kan. Memang selesa, kita attach ke fully tile sampai ke atas. Fully tile. Jadi kalau nak masak ke kat sini kan, kat sini nak masak ke, tak payah nak risau dah. Kan, kena minyak kat dinding ke apa ke, lap je. Kan, tak payah nak cat semula. Jadi orang cakap jimat lah, jimat kos. Jadi untuk sakura ni yang specialnya, kita attach sekali backyard.
Jadi biasanya backyard ni kalau ikutkan dia yang ada pun ialah apartment. Jadi yang ini Taman Bhakti YNS ni kita akan buat satu kelainan sikit. Kita masuk aura apartment dalam sini. Tak payah nak beli apartment dah. Dah ada backyard dah. Kan? Jadi kat backyard ni kat sini akan ada satu pipe air. Akan satu pipe air, akan satu plug, ada satu plug lah. Jadi boleh letak mesin basuh kat area sini. Okey, jadi kalau baju ke kita buat ampai kat sini kan. Kita buat ampai jenis gantung kan. Ampai jenis gantung ke kan. Kat sini. Tarik sampai sini. Boleh gantung baju. Hujan ke panas ke tak payah nak risau dah. Tak payah kalau macam mak-mak confirm jerit dengan anak kan. Mak-mak confirm jerit kat anak kan. Angkat baju. Tapi yang ini dah ada bumbung. Dah okey dah, takkan tempias punya. Sebab bumbung dia kalau tengok dekat sini, bumbung dia kalau tengok dekat sini sampai ke depan. Sampai ke depan. Kalau tempias ke apa ke memang tak lah. Kecuali kalau ada taufan tu mungkin lah. Okey, jom. Kita tengok pula. Untuk Sakura ni dia ada 4 bilik, 3 bilik air. 4 bilik, 3 bilik air. Okey, kita akan bagi semua LED point. Okey, jadi ni ialah bilik. Dia sorok bilik dia. Kan tak nak bagi masuk kat dia. Okey, jom. Jadi untuk bilik tetamu ni, kalau boleh tengok, boleh masuk katil queen size. Boleh masuk katil queen size, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau nak masuk king, boleh je nak masuk king. King sampai sini lah. Sampai sini. Ada ruang lagi kat belakang. Tapi ruang jalan tu limit sikit lah. Ataupun rapat katil ke sebelah dinding sana. Okay dah. Okay guys. Jadi sekarang ni kita pergi tengok bilik. Bilik nombor, kira ni bilik nombor 4 dekat sini. Jadi nombor 1 ada kat atas. Okay. Jadi yang ini ialah bilik untuk jadi bilik ni disorok. Kita nak bagi orang tengok sebenarnya. Okey. Jadi ini ialah bilik nombor 4. Kiranya bilik tetamu. Jadi bilik tetamu ni kalau ikutkan dia boleh masuk katil queen size. Okey boleh masuk katil queen size. Tapi kalau nak masuk king pun kira okey. Kira masih ada ruang lagi. Macam mana masih ada ruang ni? Katil ni, katil king ni rapat ke sebelah sana. Okey, jadi kat sebelah sini akan ada ruang untuk jalan. So tak ada masalah lah. Kan? Okey. Jadi jom kita tengok kat sini. Okey, dekat sini boleh masuk meja lah kan. Kira boleh buat study, meja study lah kat sini. Kan? Untuk anak-anak ke kan. Okey lah. Boleh buat konsep hotel lah. Jadi ini bilik air dia. Jadi bilik air ni kita attach sekali fully tile sampai atas. Okay, fully tile. Tapi kalau unit kosong pun sama fully tile. Tak ada beza. Kan? Unit kosong dapat fully tile. Kalau beli show house pun dapat fully tile juga. Macam ni. Okay. Jadi kalau untuk unit kosong kita akan bagi sinki. Okay. Sinki. Cermin ni tak ada. Kita akan bagi ini. Okay. Shower. Semua bentuk dia macam ni lah. Kira yang high quality, bukan low quality punya. Okey. Jom kita pergi kat sini. Jadi kalau untuk bilik air ni, okey, dia sharing dengan tetamu. Jadi tetamu, kalau tetamu duduk bilik tu, nak mandi kena tutup semua duduk pintu. Jangan tak tutup. Okey. Okey. Jom. Jadi sekarang ni kita nak naik atas. Tapi untuk rumah ni, kalau anda tengok, kita pakai LED point. Nampak tak? Dia kira-kira dalam 11 kaki setengah. Kita pakai LED point. Macam inilah. Yang kalau ada nampak-nampak lampu ni, inilah point yang asal dia. Tak payah nak buat wiring balik. Tak payah nak buat apa. Masuk rumah ni, plug and play sahaja. Okey. Jom. Sekarang ni kita naik dekat bahagian tangga. Okey. Jadi ini ialah, nampak kalau tengok tangga ni, kalau ikut ni macam tangga komersial. Tangga kedai. Jadi tak ada masalah nak buat. Tak ada masalah. Jangan risau. Kalau macam selisih ke apa ke kan, takkan ni belaga bahu lah. Jom naik atas. Kita naik atas. Okey.
Jadi kita pause lah. Okey, jadi ini ialah dia punya master room. Bilik nombor 1. Jadi master room ni kalau boleh tengok, ini dah memang king size lah. Confirm. Memang dah king size lah. Kan? Okey. Jadi memang dia cukup besar lah kan. Tapi kalau macam unit-unit yang tengah pun macam ini juga. Dia punya besar. Kan? Jadi master room dia akan ada master bathroom. Ni bilik air dia. Okey. Sekejap. Yo. Okey. Ini dah master bathroom dia. Jadi kalau untuk bilik air ni, okey, dia memang bagi fully tile, tak apa. Kita memang bagi fully tile sampai ke atas. Jadi memang agak luas lah bilik air ni kiranya. Jadi untuk tile kat bilik air ni kita akan pakai tile jenis kasar. Akan pakai tile jenis kasar. Okey, jadi untuk yang rumah kosong kita akan bagi sapu sama juga, sinki. Lepas itu jamban ni, and then wash dengan apa ni? Orang cakap apa? Pipe air ni lah, pipe hujan. Macam ni juga. Semua high quality. Kita kalau macam Primuncak ni setakat ni dia takkan bagi yang low quality lah. Okey. Jadi jom kita tengok. Sebelum saya terlupa, okey. Dekat sini kita ada balcony. Kita tengok balcony. Aduh. Okey. Kita tengok balcony. Jadi yang ni balcony, ni ialah balcony dia kan. Kalau balcony ni kalau ikutkan dia besar macam kapal Syah 20 kali 20. Kita akan pakai tile satu kaki juga. Jenis kasar. Macam tu. Tapi kalau yang rumah kosong kita bagi apa ni? Tak bagi cermin lah, kita akan bagi besi, grade besi macam yang rumah intermediate macam itu. Okey Okey, jom kita pergi tengok family hall dia. Cukup besar tak cukup besar? Okey, jom. Jadi ini dia punya family hall. Jadi kalau macam family hall ni kan, kita boleh duduk dekat sini. Kita boleh lepak santai kan, tengok TV, main, anak-anak boleh main kat sini pun tak ada masalah apa. Cukup besar, cukup luas. Okey, jadi kalau untuk ketinggian pula, ketinggian dia ialah 11 kaki setengah yang ini. Pun sama juga 11 kaki setengah kan. Okey, ini ialah bilik nombor 2. Jadi bilik nombor 2 ni kita akan attachkan katil queen size. Ini ialah katil queen size, dia punya ukuran. Okey, tapi kalau nak masuk king pun tak ada masalah. Kita pulang pada owner nanti. Macam itu. Okey. Jadi macam jadi kalau untuk yang bilik nombor 2 dan bilik nombor 3, dia akan sharing satu bilik air. Dia akan sharing satu bilik air. Jadi bilik air ni pun fully tile sampai atas. Fully tile sampai atas. Okey, jom kita masuk bilik nombor 3. Tembus. Ini bilik nombor 3. Jadi untuk bilik nombor 3 ni pun cukup besar juga. Tak ada masalah pun kalau nak attachkan katil queen ke katil king ke pun okey juga. Betul lah saya cakap, kalau macam 3 orang anak, 4 orang anak, tak ada masalah nak masuk. Dia ketinggian pun 11 kaki setengah. Jangan risau kalau anak nak lompat-lompat dia takkan kena kipas. Okey, jom. Okey. Jadi untuk rumah ni dia ada 1 dB kat atas, 1 dB dekat bawah. Kira dia double dB. Kalau shortage pun dia akan short salah satu lah. Jadi kurang lah risiko untuk barang rumah, barang elektrik cepat rosak. Macam tu. Okey, sekarang ni okey. Jom kita turun bawah dulu. Okey, jadi kalau untuk pada hari ni kan, untuk launching rumah contoh, okey, kita akan launching pada pukul 11 sekejap lagi. Okey, dan habis pada pukul 3 petang. Tapi kalau macam hari-hari lain, kita akan buka pada pukul 5. Okey, pada pukul macam Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad pukul 11 pagi 5 petang. Kalau Isnin sampai Jumaat pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Macam itu. Okey.
Jadi kalau dengan saya semak kelayakan confirm tepat kan. Jadi yang paling brutal sekali pun saya dah pernah dapat kes ialah kes kontrak lah, orang pekerja kontrak. Okey, dia ikat tak sia-sia kontrak dia dalam 5 tahun. Okey, dia boleh approve 100% loan, tak ada masalah. Cuma kita ada cara macam mana nak buat. Dekat Primuncak ni semua professional consultant. Datang saja dekat sini, apa-apa masalah pun kita orang boleh settlekan. Tak ada masalah. Kalau macam beli dengan ejen kan, berurusan dengan ejen. Kalau macam daripada segi defect. Okey, untuk defect Primuncak ni, Primuncak Development punya defect daripada segi dia tak ada heavy defect. Kalau macam leaking memang kurang lah, memang tak ada lah, cuma 2-3 rumah je lah. Macam tu. Daripada segi crack, okey, daripada segi crack tak silap saya dia akan crack, tak adalah crack sampai memudaratkan. Crack yang boleh baiki dan takkan nak ulang lagi. Macam itu. Nah, biasanya lah daripada segi material quality semua A1 dekat sini. Jadi kat sini kita pakai jenis IBS, IBS jenis IBS panel lah. Jadi IBS panel yang pemaju lain tak pernah pakai. Cuma pemaju ni je yang ada. Macam tu. Tak apa, nanti kalau ada masa kan saya boleh interview pemilik Primuncak ataupun yang lebih veteran lagi, manager saya lah. Macam tu. Okey, jadi untuk pada video akan datang saya akan terangkan lah macam mana kita nak semak kelayakan, okey, macam mana kita nak tengok scoring NDI, DSR semua. Semua kita akan buat next video. Tapi video hari ni sebab saya pun ada customer kejap lagi. Okey. Lagi saya habiskan video saya sampai dekat sini dulu. Okey guys. Yang penting janji anda puas hati. Okey.